Drama khas Ramadan Ikim, Ramadan pertama, episod 13. Apa yang terjadi pada manusia kini? Semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Saya nak tanya, ini kunci awak ke jatuh kat bengkel motor? Ya. Kunci laci pejabat saya. Patutlah saya cari tak jumpa semalam. Terima kasihlah kerana pulangkan. Sama-sama. Pakcik Arif, inilah hero yang kejar peragut semalam. Saya bukan hero. Jemputlah datang more. Hari ni isteri saya yang masak. Saya tak puasa lah hari ni. Tak apalah kalau awak tak puasa hari ni. Jemput je datang makan. Terima kasih je lah jemput. Nanti kalau saya datang, ada pula yang tak suka. Budak macam tu kau jemput Moreh, mana dia mahu? Cuba kau ajak dia berlumba kat jalan. Mesti cepat dia sahut cabaran. Pakcik Arif, kalau kita asyik cari keburukan budak motor macam dia tu, memang yang buruk saja kita nampak. Saya dengan Zali sebagai sukarelawan Hidayah Center sedang menggerakkan program mendekati remaja yang bermasalah, tak kira Muslim atau bukan Muslim atau mu'alaf. Ini sebahagian daripada tugas dan dakwah kami. Saya harap Pakcik Arif dapat menyokong usaha kami. Aku tak kata program kamu tu tak bagus. Cuma, aku tak rasa orang macam budak motor tu mahu didekati. Tambah-tambah lagi untuk ditarbiah. Kau dengan Zali rasanya dah silap sasaran. Pakcik Arif tak bolehlah bersikap negatif. Ramai remaja yang mengalami pergolakan jiwa kerana tidak diberi perhatian dan kaunseling. Kes-kes bunuh diri dalam kalangan remaja semakin meningkat sekarang. Kalau kita asyik tutup mata kerana menganggap remaja macam budak motor tu tak perlu dihampiri dan dibimbing kerana mereka bukan keluarga kita, bukan sesiapa dengan kita, yang patut disalahkan dalam hal ni ialah kita. Kita yang bersalah kerana tidak cukup insaniah untuk menolong insan lain. Aku bukan nak pandang negatif, tapi aku dah jumpa macam-macam jenis orang. Aku ni dah 60 tahun. Aku dah boleh baca perangai orang. Kalau budak motor tu kau nak nasihat, memang payahlah dia nak dengar. Sebab jiwa dia dah keras. Sebab itu kita kena nasihatkan dia dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut ni boleh melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Manakala kata-kata yang kasar pula akan mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutera. Aku memang kadang-kadang tak suka dengan cara Pakcik Arif meremeh-remehkan usaha kita. Tapi aku tetap hormat dia sebagai orang tua. Biasalah, orang ni kadang-kadang ego dia tinggi. Orang tu selalu kata mereka berpengalaman. Kita orang muda pula selalu fikir kita berpengetahuan. Aku pun heranlah. Kenapa kalau kita nak buat sesuatu yang baik, ada-ada je yang pandang dingin. Kalau tak nak bantu pun, tak apalah. Tapi janganlah asyik nak rendah-rendahkan usaha kita. Ni, aku dah dapat peluang sembang-sembang dengan budak motor tu. Betul ke? Kemarin kami sama-sama kejar peragut. Ish, dahsyat tu. Aku rasa dia tu agak senang didekati. Cuma mungkin ambil masa sikit untuk dia percayakan aku. Remaja yang suka memberontak macam dia tu payah sikit nak percayakan orang. Betul. Kita kena faham tingkah remaja macam budak tu. Psikologi remaja memang beza-beza masalah dan tahapnya. Kak Lina, ceritalah lagi macam mana Kak Lina menghadapi cabaran sebagai mu'alaf. Hidup akak selepas berkahwin memang banyak likunya. Arwah suami akak, Abang Johan,
kerja sebagai guard kilang. Kami dah ada 2 orang anak masa tu. Abang Johan kena tuduh bersubahat dengan pemandu lori yang curi barang di kilang. Dia kena dakwah dan kena buang kerja. Ada duit simpanan pun habis bayar peguam saja. Tapi suami akak sentiasa percaya pada keadilan dan kebesaran Allah. Suami akak tak kenal putus asa. Dia bekerja siang malam untuk mencari rezeki. Anak akak yang ketiga pula ada masalah jantung. Kami memang cukup susah waktu tu. Tapi sedikit pun akak tidak menyesal memilih jalan kebenaran sebagai hamba Allah. Besarnya dugaan Kak Lina lalu. Dari hidup senang lenang dalam keluarga kaya, kena hidup susah semata-mata kerana mencari redha Allah. Akak pula berusaha belajar masak dan menjual makanan. Tapi dugaan datang lagi bila suami akak meninggal dalam kemalangan. Walaupun akak sendirian dalam dunia ini, akak takkan berputus asa dan tunduk kalah untuk membesarkan kelima anak-anak akak dengan kudrat akak sendiri. Masya Allah, kuatnya Kak Lina menghadapi semua dugaan hidup ni. Akak kena kuat untuk anak-anak. Akak tak boleh lemah dan bergantung harap pada bantuan orang. Maaf, saya datang jumpa awak lagi kat bengkel. Boleh saya cakap dengan awak lepas habis kerja? Ada apa awak nak cakap dengan saya? Awak nak tabiah saya ke? Kalau awak nak tabiah saya, lupakan je lah. Saya bukan jenis nak dengar tabiah orang ni. Tak. Saya bukan nak tabiah awak. Saya nak ajak awak masuk program saya untuk remaja. Awak boleh bergerak dengan kawan-kawan sukarelawan saya untuk tolong remaja lain. Itu pun kalau awak minat. Kalau awak tak minat, tak apa. Saya takkan datang jumpa awak lagi. Program apa tu? Kita ada macam-macam program untuk remaja, termasuk program sepanjang Ramadan ni. Nanti saya jelaskan. Kenapa awak pilih saya? Saya nampak potensi dalam diri awak. Saya nampak sikap jujur awak memulangkan kunci pada saya. Padahal kunci itu bukannya hal besar pun bagi awak. Awak boleh buang je kunci itu, tapi awak pilih untuk pulangkan balik pada saya. Saya tahu awak marah pada 2-3 orang dekat surau tu yang tak suka bunyi exhaust kuat awak. Saya tahu awak cuma nak lepaskan marah pada mereka. Sebab itulah awak selalu kuatkan bunyi motor masa lalu depan surau. Saya tahu semua orang tak suka dekat saya. Bukan semua. Awak saja yang beranggapan macam tu. Awak ada sisi baik yang awak sendiri tak sedar. Awak asyik ingat awak jahat dan orang semua tak suka awak. Betul tak apa saya cakap? Entahlah. Apa nama awak? Pidoy. Pidoy? Firdaus. Panggil je Pidoy. Oh. Nama awak Firdaus. Okey, nama Firdaus awak tu dah cukup sedap. Nama syurga tu. Kenapa nak tukar jadi Pidoy? Pidoy tu bunyi dia ganas sikit. Sesuai dengan jiwa saya sebagai mak motor. Oh, begitu. Julia, dah cuba ke resepi ayam kuzi dengan nasi minyak yang Lina ajar tu? Dah cuba dah makcik, tapi rasanya tak sesedap yang Kak Lina buat lah. Setiap orang tu ada air tangan dia sendiri. Walau resepi sama, tapi rasanya tak sama. Nanti kita buat kuih sama-sama ya makcik. Kita tolong Kak Lina buat biskut untuk tempahan pelanggan dia. Memang makcik nak buat kuih raya dengan Julia dengan Lina. Makcik mana pandai buat kuih raya? Saya pun tak pandai makcik. Tahun ni kita belajar sama-sama buat biskut raya Makcik tengok. Daun pokok mangga orang tu banyak jatuh kat rumah Julia. Rantingnya pun sampai masuk dalam pagar rumah Julia. Tapi buahnya dia makan seorang. Tak teringat sikit pun ke nak bagi sebiji kat orang yang tolong sapu daun-daun kering pokok dia ni? Tak apalah makcik. Daun yang jatuh tu saya sapu. Nanti kalau saya bagi tahu dia pasal daun-daun kering ni, dia melenting pula. Dah lah pasal kes kucing dia tu tak habis lagi.
Betul kan Julia? Selagi boleh kita sabar ni, sabar je lah dengan perangai dia. Lagi satu ni, bukan main dia tu Suruh orang panggil dia abang. Umur dah lanjut, nak berabang-abang lagi. Hei, tak sedar diri betul lah. Makcik, cakap pelan sikit nanti dia dengar. Biarlah dia dengar. Memang betul kan? Nak takut apa? Edi, nah buah mangga di pokok saya. Terima kasih. Jadi betul buah mangga Abang Kus. Buah mahal. Benih harum manis ni. Kemarin saya dengar isteri awak dan makcik sebelah tu mengata kat saya. Bulan-bulan puasa ni duk mengumpat saya. Mengumpat apa? Makcik tu cakap daun pokok saya banyak jatuh kat laman rumah awak. Tapi buah saya sedap-sedap makan. Sebab tu saya bagi awak rasa buah mangga harum manis ni untuk membuktikan yang saya ni tak kelekut macam makcik tu sangka. Oh, macam tu ceritanya. Saya bukan nak curi-curi dengar orang perempuan bersembang. Tapi saya terdengar masa saya bercuci kereta. Saya bagi buah ni sebagai upah awak dan isteri awak sapu daun pokok mangga saya. Upah sapu daun kering pokok dia? Jadi dia nak bagi mangga ni tak ikhlas lah. Alah, biar je lah dia nak cakap apa. Jiran sebelah kita ni, Abang Kus tu satu macam lah. Tak berapa waras pemikiran dia. Agaknya sebab itulah isteri dia tinggalkan dia kot. Tak payahlah kita nak mengumpat dia. Kita tengah puasa kan? Bukan nak mengata, saja cerita abang. Itu macam bunyi motor Firdaus. Anda terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa podcast Radio IKIM.